Masakan raya Chef Obi, rendang ayam dan pulut kuning tanpa kukus. Bahan untuk rendang ayam: seekor ayam potong 12. Chef perlukan 2 biji bawang besar dan 1 biji bawang Holland dikisar bersama 1 inci halia. Santan kotak 1 cawan. Kerisik 3/4 cawan. Cili kisar dalam 15 batang. Direbus dahulu ya. Gula merah yang kecil 1 bersama 2 sudu besar gula dan 1 sudu besar garam. Kalau korang nak letak perasa terpulang lah nak letak chicken stock pun terpulang. Tapi ni yang standard chef untuk rendang ayam yang mudah ni ya. 1 sudu teh serbuk kunyit. Okey, kita ada sedikit daun limau purut, serai dalam 2 ke 3 batang, diketuk atau dibelah tengah, lengkuas 1 inci, cili api terpulang saya guna dalam 7 batang. Okey, ini demikian bahan untuk rendang ayam. Stay tune untuk bahan pulut kuning. Step untuk memasak rendang. Okey. Chef onkan api. Okey. Bahan pertama, masukkan semua bahan kisar, bawang, santan, ya. Korang boleh tambah air sedikit untuk cairkan dia. Tak nak letak pun boleh. Saya tak kisah sebab chef ayam tu pun juga ada air ayam. So kita mudahkan dia, saya tak letak lah. Sekejap saja dalam mendidih. Masukkan daun limau purut. Korang boleh sediakan limau purut yang fresh untuk diricik saja untuk garnishing nanti final. Okey, tadi saya tertinggal asam keping letak asam keping saja. Masukkan serai, lengkuas, cili api. Okey. Cili kisar. Serbuk kunyit. Nampak bahan-bahannya? Masuk sekali sahaja. Kacau dahulu, hasilkan bahan-bahan. Okey, saya tidak gunakan rempah ratus. Untuk rendang ni tidak gunakan rempah ratus ya. Simple saja. Okey, dan kita masukkan ayam. Mudah saja, api sederhana, jangan terlalu besar. Kalau gunakan api gas, api kecil sahaja je. Kita masak rendang biar jangan paksa. Kita bukan kat hotel nak masak cepat pakai wok buat rendang ya. Saya buat rendang dulu 20 minit dia siap. Tak kira banyak mana pun 20 minit, setengah jam je dia siap ya. Sebab kita tahu dia akan selesai waktu tu juga tanpa simpan-simpan. Okey. Dan kita nampak kita boleh tutup dahulu periuk kita. Lebih kurang dalam setengah jam. Lihat warna dia. Garang kan sikit. Okay, nice. Aroma pun cun, wangi. Oh my god. Bukan kitchen di satu rumah chef wangi ni. Dia pusing di tengah. Saya selalu kacau untuk pastikan marinir dengan baik. Okey. Ni kita cek lah. Saya tak terlalu kerap
mengacau sebab ayam daging ni dia mudah hancur. So kita nak kacau sangat, kita semua jaga periuk dia, pot di tengah supaya tidak hangit. Okay, saya tutup kembali. Kita akan lihat dalam 20 minit kemudian ya. Okay, setelah 20 minit lagi, lihat ya rendang itu macam mana. Okay, nice, juicy, dah keluar minyak ayam ni ni di sini semua ayam ni Okay, nice. Okay, macam ni saya akan masukkan perasa dia. Boleh lah dalam tak tadi ya. Okay. Pulang pada korang nak lebih rasa manis ataupun lemak-lemak, korang boleh lebihkan yang mana korang suka. Okey, ini adalah sedang-sedang saja ya. Okey, kurang lebih ni cepat dia akan cair. Sekejap dia. Okay, nice. Lepas saya akan biarkan lagi dalam setengah jam sebelum untuk meletak bahan terakhir, iaitu kerisik. Tiba masa untuk bahan terakhir, kerisik kita. Masukkan kerisik. Kerisik ni boleh lebihkan, nak satu cawan pun boleh. Saya gunakan 34 cawan saja. Okay. Okay, kacau masa dahulu. Okay, apa-apa cek tengah dulu. Alhamdulillah, tengah memang tak ada hangit punya. Kau nampak kalau elektrik ni saya gunakan yang 400 watt sahaja. Jadi nombor 1 je lah. Ini kira rendah lah api dia. Api paling rendah dalam dapur elektrik ni. Okay, kerisik kalau buat sendiri lagi sedap lagi fresh. Betul orang. Okay, ni kita juga akan biar dia marinate. Kita biarkan kerisik dia mesra dengan bahan-bahan rendang kita tadi. Bagi disebati dulu ya. Okey. Cuba suka tongking ayam. Saya suka tongking ayam tau. Kepala teling sikit. Kata orang kan, teling tu nice. Okey, kita pastikan dia marinate lagi. Saya akan biarkan dalam setengah jam lagi. Okey, sebelum kita akan pastikan benar-benar okey, memenuhi selera kita, so kita akan matikan api. So continue. Masa yang kita tunggu-tunggu, okey. Lihat dulu. Wow, aroma tak boleh tahan lah. Nice. Kenangan mencuit hati. Nampak tak rendang kita? Okey, itu dia Saya rasa chef dah standby nak matikan api. Bila kita lihat minyak-minyak kerisik juga dah keluar, pastikan minyak kerisik keluar dulu korang. Kalau masuk kerisik kacau-kacau lepas tu mati api, memang tak lama, tak tahan rendang korang. Basi tu cepat sangat cepat sangat expired dia. Okey, so pastikan apabila tak kerisik, korang pastikan dia keluar minyak dahulu. Minyak kerisik tu keluar Kalau nak apikan, walaupun korang nak kering lagi pun boleh. Chef nak bagi kuah lah, sebab kita nak layan dengan pulut kuning sempoi kita nanti. Tak perlu kukus pulut kuning kita ni. Jadi korang stay tune. Rendang chef mana siap. Anak mana semaratul. Nice. Okay, kita continue ke resipi pulut kuning sempoi tanpa kukus. Bahan untuk pulut kuning tanpa kukus, chef ada 1 kilo beras pulut. Okey, kali ni chef ada pulut Thai tau.
Ini balance yang saya beli Thailand dululah. Ada beli sikit pulut, 1 kilo. Saya dah cuci bersih. Kalau tak ada pulut Thai pun korang boleh gunakan pulut susu. Ada kat kedai tu kan, jenama Faiza. Korang beli. Pulut tu pun nice, cukup nice. Lagi lembut kan, butir-butir. Okay, nice. Yang ni saya pakai Thai sebab selesaikan lah. Saya ada pulut Thai yang special lagi sana. Okay. Dan kalau korang ada daun pandan, korang boleh pakai. Tak ada daun pandan, korang boleh guna serai macam chef. Hari ni chef, daun pandan chef tak cun. So chef tak nak lah, kalau tak cun tak nak pakai. Saya aja pakai serai lah. Saya ada banyak bekalan serai chef. Saya pakai dalam 2 batang. Nak diketuk ke nak di belah tengah pun boleh. Dan saya gunakan gula perang, gula pasir. Gula perang 1 sudu besar, gula pasir 1 sudu besar, garam 1 sudu besar, asam keping 2 keping. Pada asam keping ni keping. Setengah sudu teh serbuk kunyit. Dan kita ada pewarna kuning. Kunyit tu kita pakai sikit saja, tak pakai banyak. Dan yang penting, peri penting dalam cara masak ni, kita akan guna minyak masak dalam 3/4 cawan atau setengah cawan. Nak 1 cawan pun boleh, okey. Dan kita ada sikit santan. Santan pun setengah cawan. Air 2 liter. Dia masak simple macam masak nasi. Nasi dengan air tu 1:1, okey. Nice simple saja. Dan kita ada, mestilah kena ada rice cooker kan. Okey, dan rice cooker. So kita terus ke cara memasak. Caranya masukkan pulut okey, yang dah dicuci ke dalam pot. Ni 1 kilo saya dah cuci. Saya dah toskan air dia. Okey. Masukkan air. Resipi ni korang boleh kecilkan juga. Ni nak buat setengah pun boleh, tak masalah. Nak buat suku pun boleh. Suku tak nice lah Korang-korang ni korang buat setengah lah. Setengah kilo ni 1 kilo. Okay, then masukkan. Nampak tu serai, gula. Semua kita masukkan Okey. Okey. Kunyit sedikit. Setengah sudu tadi. Kalau korang nak tahu, chef shoot ni dalam pagi-pagi buta memang ada free. Sebab saya pagi-pagi kalau tak melukis, memang tak tidur tu, aktiviti like chef lain tu, saya akan share lah. Hati tu ada niat. So kita akan cuba sharing cara macam ni. Walaupun tak sempurna makna, tapi okey lah korang nice sikit. Okay, yang sikit kacaukan dulu. Okay, buat dia. Dan berwarna kuning. Warna kuning sikit. Warna kuning Okey, dan kurang titis. Sikit saja. Kecilkan. Warna kuning. Sokongan. Okey. And final kita letak minyak. Santan jangan letak dulu. Kita letak minyak dulu. Okey. Kacau. Kurang. Okey. Cukup mudah. Okey. Macam ni dan kita dah boleh tanak macam kita tanak nasi So on. Chef on kan. Okay, then just white rice cook. Okay, kita akan tunggu dia masak. Berbunyi macam kita masak nasi biasa. Okay, kita boleh tinggalkan dia Kita lihat kita punya pulut. Ini pulut Thai Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak tak? Kita gemburkan sikit. Okay, lembut, gembur. Okay, pulut kuning gitu Thai. Okay, then kita masukkan santan sikit. Sebab kita tak keluarkan pulut dia, kita buat cara mudah Okay, tuangkan santan. Kita akan gaulkan, kita akan biarkan dia dan
Kita gemburkan dia, mudah je. Okey. Okey. Bau pulut dia pun agak wangi ya. Yelah, nama pulut Thai juga kan. Saya biasa gunakan pulut susu pulut susu Faiza. Memang agak lagi cantik daripada beras Thai ni. Saya berani recommendkan lah. Okey, walaupun pada chef ni pun dah nice. Okey, cantik, lembut, putih-putih. Masukkan santan lagi. Selesaikan santan kita. Masih ada lemak. Kita ada lemak. Okey. Kita akan keep warm dia. Okey. Kita keep warm dia. Okey, nice. Santan dia, korek dia, korek lagi. Tu dia, kenakan santan dia. Pulut Thai ni, tu dia. Okay, nice. Okay, pulut kita pun telah siap. Kita just keep warm. Okay, lebih kurang dalam 10 minit kita dah boleh keluarkan dan hidang. Okey. Subscribe OBTV. Okay. Dan rendang ayam dan pulut kuning tanpa kukus. Subscribe OBTV.